Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, PTPR hari ini kita akan masuk bab baru iaitu juga merupakan bab terakhir bagi bab tingkatan 4 iaitu bab 6 cahaya dan optik. Okey, bab 6 ini ada kaitan juga dengan bab gelombang yang kita belajar sebelum inilah masa bab 5. Okey. So, subtopik pertama adalah subtopik 6.1 pembiasan cahaya. Okey, seperti biasa, sebelum kita tengok apakah itu pembiasan cahaya, kita akan tengok dulu standard pembelajarannya. Okey, yang pertama mana? Okey. Yang pertama adalah memerihalkan fenomena pembiasan cahaya. Maksudnya kamu boleh menceritakanlah. Okey, bagaimana pembiasan cahaya ini berlaku. Okey, ini kita dah belajar juga dalam bab 5 hari itu. Nombor 2, menerangkan indeks biasan. Kita kena teranglah apakah itu indeks biasan dan apakah itu dia punya rumus. Okey. Yang ketiga, mengkonsepsikan hukum Snell. Ini ada saya sebut dalam bab 5 hari itu juga. Okey, saya ada cover sedikit hari itu. Bab 4, mengeksperimen untuk menentukan indeks biasan. Okey, simbol indeks biasan. Okey, ini indeks biasan, simbolnya adalah N kecil. Bagi blok kaca atau perspek. Okay, ini sepatutnya buat eksperimen lah. So, disebabkan kita tak boleh buat eksperimen, so saya hanya explain saja. Nombor 5, menerangkan dalam nyata dan dalam ketara. So, apa maksud dalam nyata, apa maksud dalam ketara. Yang keenam, okay, macam tadi juga. Macam yang keempat, mengeksperimen untuk menentukan indeks biasan menggunakan dalam nyata dan dalam ketara. Maksudnya kita kena melalui eksperimen, kita perlu cari nilai indeks biasan dengan menggunakan rumus dalam nyata dan dalam ketara. Yang terakhir sekali, yang ketujuh, menyelesaikan masalah yang berkaitan. Okay, maksudnya pengiraan lah yang melibatkan pembiasan cahaya. Okay, so ilmu yang sedia ada yang sepatutnya kamu perlu kita mahir adalah pembiasan gelombang lah. Ini adalah bab 5 hari tu. So, topik berapa saya tak ingat lah. Tapi macam 5.4 kalau tak silap saya lah. So, topik 5.4 kalau tak silap saya. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, 6.1 pembiasan cahaya. Okay. Perhatikan rajaan 6.1, apakah yang menyebabkan fenomena tersebut. So, kita boleh nampak dekat sini, pensel ni seolah-olahnya bengkok. Okey. Dan kat sini kita nampak juga pensilnya adalah bengkok. Satu dalam air, satu dalam blok kaca. So, dua-dua fenomena ini adalah yang biasa kita jumpalah. Okay, kita tahu dari sekolah rendah lagi memang dah diajar. Nampak macam ini, situasi ini adalah pembiasan cahaya. Fenomena ini dikenal sebagai pembiasan cahaya yang berlaku disebabkan oleh perubahan halaju cahaya apabila merambat melalui medium yang berlainan ketumpatan optik. Okey, so definisinya adalah sama macam yang kita belajar bab 5. Bezanya kat sini, okey, hujung inilah. Okey, sebab bab 5 hari tu pembiasan gelombang. So pembiasan gelombang melibatkan gelombang cahaya, air dengan bunyi. Okey, so dalam kes ini pembiasan cahaya, so kita tahu pembiasan cahaya berlaku disebabkan perbezaan ketumpatan optik. Okey, kalau gelombang hari tu kita belajar, kalau air kedalaman. Okey, kedalaman itu mempengaruhi halaju air dan juga ketumpatan mempengaruhi halaju bunyi. So, sebab itulah disebabkan perubahan halaju sebenarnya yang menyebabkan berlakunya pembiasan cahaya lah. Itu kamu tahu. Okey, bukan faktor dia merambat daripada medium ke medium yang berlainan ketumpatan. Itu merupakan faktor dia berlakunya pembiasan. Actually sebenarnya perubahan halaju yang menyebabkan berlakunya pembiasan cahaya. Okay, so kita nampak kat sini. So, ini gambar rajah ini memang kamu kena hafal lah. Okay, sinar tuju. Garis normal macam mana? Garisan putus-putus. Okay, sinar biasa adalah garisan selepas garisan pula. Sinar biasa adalah sinar tuju yang telah dibiaskan. Dan akhir sekali adalah sinar muncul. Sinar muncul ni adalah hujung dia lah. Okay, so kita tengok kat sini. Ini sinar tuju, ini sinar biasa. So, kita tahu blok kaca ketumpatannya adalah tinggi. Manakala udara ketumpatannya adalah rendah. Jadi berlaku perubahan ketumpatan menyebabkannya berlakunya pembiasan cahaya. Okey, so kita tengok dekat sini. Dia dah pecahkan dua gambar rajah tadi. Ini yang first tadi dekat bahagian atas. Yang ni ada sinar muncul tadi. Ini sinar biasa ini macam sinar muncul tadilah. Okey, ibarat sinar muncul tadi. Okey, berdasarkan rajah 6.3, sinar cahaya membengkok ke arah garis normal apabila cahaya merambat dari medium yang ketumpatannya optik rendah, okey, udara ke medium yang ketupatan optiknya tinggi. Okey, so ini adalah sempadan dia. Ini garis normal. Ini ketupatan rendah. Ini kawasan berketupatan tinggi. Okey, so cahaya merambat macam ini. Okey, kemudian kita dapati dia mendekati.
Okey, dia mendekati garis normal. Ini I, ini R. I adalah sudut tuju, R adalah sudut pembiasan. Okey. So dia akan mendekati. So kamu kena tahulah. So bila mendekati, sudut I lebih besar daripada sudut R. Okey, ini dia punya. Kamu kena fahamlah kalau daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Hal ini kerana hal laju cahaya berkurang ketika cahaya merambat dari medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Oleh sebab itu, R adalah lebih kecil daripada sudut I. Okay, ataupun R lebih kecil lah. So, sama sajalah. Sebab I lebih besar daripada R dan juga hal laju kat sini kita buat, kalau sini buat VI. Ini buat VR. So, kita akan kata dalam kes ini, VI okay, lebih besar daripada VR. Okay, sebab kata kat sini hal laju berkurang. Okay, apabila memasuki kawasan yang lebih tumpat. Okay, so untuk berdasarkan rajaan ini pula, berdasarkan rajaan 6.4, sinar cahaya membengkok menjauhi garis normal apabila cahaya merambat dari medium yang berketupatan tinggi ke medium ketupatan rendah. Okay, optik ni kamu tak nak sebut pun tak apa, bagi saya tak ada masalah. Hal ini kerana hal laju cahaya bertambah ketika cahaya merambat daripada medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Oleh itu, sudut biasan R adalah lebih besar daripada sudut tuju I. Okay, maksudnya kat sini, ini lebih tumpat. Okay, ini kurang tumpat. Okay, ini garis normal. Okay, so cahaya kat sini. So, ini adalah I. Ini sinar tuju tadi. Okay, ini sinar tuju. Okay, kemudian bila lebih tumpat kepada kurang tumpat, so dia akan menjauhi normal. Okay, ini adalah sinar biasan. Okay, ini adalah sudut biasan. Okay, ini adalah sudut biasan. Ini sinar sudut. Ini sudut tuju. Ini sudut biasan. Okay, so dalam kes ini kita akan kata I lebih kecil daripada R lah. Okay, so dia menjauhi. Kemudian hal laju pula kalau ini adalah VI, ini adalah VR, so kita akan kata VI lebih kecil daripada VR. Okay, sebab dia kata kat sini hal laju cahaya bertambah. Okay, so ini kamu kena tahu. Bab benda-benda macam ni kamu kena mahir sebab terutama bab 5 dan bab 5 pula. Soalan 5 dan soalan 6 suka tak tanya okay, soalan perbandingan. So kamu kena faham yang inilah. Okay, so kamu kena faham kat mana hal laju tinggi, kat mana hal laju rendah, mana ketupatan tinggi, mana ketupatan rendah, mana I tinggi, mana R rendah. Macam itulah kamu kena tahu. Okay, kita tahu indeks biasan. Okay, ini adalah indeks biasan. Ini adalah standard pembelajaran yang kedua tadi. Indeks biasan N menentukan darjah pembengkokan alur cahaya bila cahaya merambat dari vacuum ke suatu medium. Oleh itu, kita dapat mendefinisikan indeks biasan sebagai nisbah laju cahaya. So, ini adalah definisi indeks biasan. Nisbah laju cahaya dalam vacuum kepada laju cahaya dalam medium. So, indeks biasan rumusnya adalah N sama dengan C per V. Di mana C ini adalah hal laju cahaya dalam keadaan vacuum, iaitu 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okay, manakala V ini adalah hal laju cahaya dalam medium lah. Okay, medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat lah. Okay, contohnya kalau macam kat sini, first udara kan, lepas tu masuk ke dalam blok kaca. So, inilah yang kat udara ni kita assume yang vacuum lah. 3 darab 10 kuasa 8. Okay, hal laju dekat bahagian ini yang kita kena tahu. Okay, kalau kita nak cari N kat sini lah. Okay, hukum Snell. Okay, ini kita ada cover sedikit. Okay, masa bab 5. Hukum Snell ini adalah nama panjangnya adalah hukum pembiasan cahaya lah. Hukum pembiasan cahaya. Hukum Snell tu nama pendek dia. So, hukum Snell dia ada dua. Okay, hukum Snell dia ada dua. So, kamu kena hafal. Okay, so kita tengok dulu. Dia ada cerita tak lagi? Okay, dia tak ada cerita lagi. So, kat sini kata jadual 6.1 menunjukkan indeks biasan bagi beberapa medium. Rajaan 6.5 menunjukkan keperambatan sinar cahaya dari air ke dalam 3 medium yang berbeza. So, ini air. Okay, so 3 medium berbeza per spek, kaca dan juga intan. Intan ni diamond lah. Okay, diamond. Okay, tak biasa dengan perkataan intan kan. So, kita boleh nampak dekat sini indeks pembiasan. Okay, lebih ini tinggi, ini tinggi pula. Atas ni rendah, ini tinggi.
Ini rendah, ini tinggi, ini rendah, ini tinggi. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, indeks pembiasannya. So, cahaya ini merambat daripada indeks pembiasan rendah ke indeks pembiasan tinggi. Okey, so kita nampak kat sini. Sudut juga kita boleh nampak kat sini. I, okey, untuk semua lebih besar daripada R. Okey, I lebih besar daripada nampak tak? 50, 42. 50, 37.9, 50, 24.9. So, kita boleh nampak kat sini. Ini adalah sama konsep seperti daripada ketumpatan rendah ke ketumpatan tinggi. Okey, jadi kita boleh buat hubungan antara dua ini. Okey, maksudnya kalau semakin bertambah indeks biasan, semakin bertambah ketumpatan. Okey, ini yang kamu boleh, kita boleh rungkaikanlah based on gambar raja dekat bawah ini. Okey, lagi tinggi ketumpatan, lagi tinggi dia punya indeks biasan. Okey, so baru cerita pasal hukum Snell. Berdasarkan rajah 6.5, N1 sin theta 1 adalah sama dengan N2 sin theta 2 bagi setiap keadaan. Menurut hukum pembiasan cahaya, apabila cahaya merambat daripada dua medium, sinar tuju, sinar biasan dan garis normal bertemu ataupun berada pada satu titik dan berada dalam satah yang sama. Okey, kalau masa saya ajar gelombang dulu, saya cakap sinar tuju, sinar biasan dan garis normal, okey, berada pada satah yang sama, berada pada satah yang sama. Okey, ini pun kita boleh pakai, ini juga adalah hukum Snell. Okey, ini adalah hukum Snell lah, salah satu daripada hukum Snell. Hukum Snell ada dua. Okey, ini yang pertama. Okey, untuk yang kedua adalah N2 per N1 sama dengan sin theta per sin theta 2. Okey, N2 per N1 sama dengan sin theta 1 per sin theta 2. Okey, so ini adalah hukum Snell lah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau KBSM hari tu kita akan belajar sin I per sin. Kalau KBSM lah, ni abang-abang kamu dulu adalah sama dengan per malar. Okey, ini adalah rasa KSSM dulu, so tak boleh pakai lah. Okey, tapi saya rasa dalam SPM pun tak ada masalah, so tak salah juga. Okey, sebenarnya sama saja konsep dengan sebelah ini, so tak apalah. Okey, tapi nak sebabkan kamu KSSM, so kamu kena pakai yang ini. Okey, so kita nampak dekat sini, so ada apa-apa yang menarik. Okey, kat sini kamu kena tahulah theta 1 tu apa, N1 itu apalah, kamu kena pandai fikir. Kalau kamu kata 1 itu adalah untuk udara, 2 itu adalah untuk kaca, maksudnya ini adalah indeks pembiasan kaca, ini adalah indeks pembiasan udara. Okay, theta ini adalah sudut tuju ataupun sudut pembiasan dalam kaca udara. Okay, theta 2 ini adalah sudut tuju atau sudut pembiasan dalam kaca. Okay, so kena hati-hatilah, dia terbalik. Okey, so perhatikan rajah 6.7. Mengapakah sinar cahaya membengkok apabila memasuki blok kaca? Okey, sudut biasan bergantung pada sudut tuju dan nilai indeks biasan kotak. So, kita tengok di sini ada dua situasi. Yang pertama, kita tengok straight line saja. Okey, yang kedua, dia ada pembengkokan. Okay, yang straight line ini berlaku adalah kerana sudut tuju sama dengan 90 darjah. Okay, so kalau sudut tuju 90 darjah, okay, jadi kat sini, actually bukan 90 darjah lah. Dalam cakap sudut tuju nanti kamu pening. Okay, kalau yang ini, kenapa dia tak membengkok? Okay, kerana sinar tuju selari dengan garis normal. Okay, selari dengan garis normal. Okay, kalau kita tengok hari tu apa tadi? Nampak garis normal dia straight line macam ni je kan. So kalau ada cahaya yang juga merambat macam ni, straight line macam garis normal, so tiada pembiasan akan berlaku. Okey. Pembiasan mesti berlaku, mesti ada sudut sedikit lah, mesti ada nilai sudut tu 7. Okey, bila ada sudut 7 baru ada sudut pembiasan. Okey, so ini adalah eksperimen untuk mencari hubungan antara sudut biasan dengan sudut tuju. Okey, so kita tengok dulu. Okey, ini adalah inference dia, kamu baca sendirilah. Okey,
So, hipotesis dikata kat sini, semakin bertambah sudut tuju, semakin bertambah sudut biasan. Okay. So, menentukan indeks biasan bagi blok kaca. So, ini adalah tujuan eksperimen lah. Nak cari indeks biasan blok kaca adalah berapa. Kalau tak silap, blok kaca 2.16 lah. Okay, nilainya adalah fix. Okay. Kalau kita buat eksperimen, sepatutnya jawapan kita tidak lari daripada 2.16 lah. Mungkin 2.15, mungkin 2.3. Okay, tapi tak akan dapat sampai 1. Okay. Seperti saya cakap, ini adalah kalau tidak silap saya lah. Saya pun ingat lupa. Okay. Okay, ini manipulasi sudut tuju, sudut biasan di putaran bala dimanakah adalah indeks biasan blok kaca. So, ini adalah radas dan bahan. Okay, kotak sinar. Okay, kotak sinar ini sebenarnya adalah satu nak kata kotak jugalah kan. Kotak mungkin dalam besi. Okay, di mana dalam dia ada mentol. Okay, so lepas tu kita panggil kotak sinar. Bila kita on kan, so lampu dia akan, kalau ini contoh dari kotak sinar. Okay, mentol dalam ini pandangan atas lah. Kita suruh pandangan atas. So, kita akan on lampu, so mentol itu akan mengeluarkan cahaya lah, dia akan macam ni. So, macam mana kita dapatkan satu alur ni, dia akan ada satu alat kita perlu selitkan. So, alat tu bila kita selitkan, kita akan dapat satu cahaya yang bentuk garis lurus macam ini. Okay. So, kita proceed. Satu, sediakan susunan radas seperti raja ini. Okay. Lukis garis normal luar blok kaca itu pada kertas putih dan garis normal melalui titik O. Okay. So, kalau saya biasanya eksperimen ini kita akan ambil pakai kertas. Okay. Kemudian kertas tu kita tekapkan blok kaca ini. Kemudian kamu lukis blok kaca. Okay. Kemudian baru kamu letak garis normal. Biasa saya sarankan garis normal jangan letak tengah-tengah lah. Okay. Letak dekat ujung-ujung sini sikit. Okay. Sebab makin lama dia makin susah nanti. Okay. So kita nombor 3. Lukis 5 garis pada sudut yang berbeza. So kita kena lukis sudut 7, 20, 30, 40, 50, 60. Okay. Lukis awal-awal. Okay, so kena hati-hati ya. 20, 30 ini contohnya garisan. So 20 darjah itu adalah yang ini. Ini adalah bahagian 20 darjah. Okay. Yang ini bukan. Okay, ini bukan sudut 7. Okay, ini bukan sudut 7. Saya tekankan lagi sekali, ini bukan sudut 7. Sudut 7 adalah ini. Okay, sudut 7 mesti bersebelahan dengan garis normal lah. Okay. Mana ni? Okay, dah lukis 5 tu. Tunjukkan sinar cahaya dari kotak sinar pada garis I sama dengan 20. Okey, lukis sinar muncul PQ. So, kamu kena lukis kat sini. Okey, kamu kena lukis yang ini. Okey, kemudian alihkan blok kaca. Lepas tu, kamu kena gariskan daripada O pergi ke P ini. So, kamu akan dapat sini R lah. Okey, sudut biasa kamu akan dapat dekat sini. Okey, kemudian ulang eksperimen sampai pula ulang eksperimen dengan I 30, 40, 50 dan 60. Okay, hitung nilai sin I dan sin R. Okay, so sudut 7, sudut biasa yang kamu kena cari ni. Okay, boleh tekan kalkulator sin I berapa, sin R ini berapa. Contoh kalau ini 20, ini 30 contohnya. So, tekan kalkulator kali 30. Dia mesti lebih kecil. 19. Okay, so tekan kalkulator sin I adalah sin 20. Sin R adalah sin 19. Okay, ini pun ada juga pelajar yang tidak boleh buat pasal simple saja. Okay, analisis data, plot graf R melawan I dan graf sin I melawan sin R. So, ada dua graf lah. First, mana? Graf R lawan I. R dengan I unitnya adalah darjah. Okay. Manakala, kemudian kamu kena plot sin R, sin I melawan sin R. Okay, kena faham ya. Kalau kata I melawan, R melawan R ini adalah paksi Y. R ini adalah paksi Y, I ini adalah paksi X. Sin I ini adalah paksi Y, sin R ini adalah paksi X. Maksudnya ada dua graf yang kamu kena lukis. Tapi kalau saya, biasanya saya memang suruh lukis yang ini saja. Sin I dengan sin R saja. Okay, kemudian hitungkan kecerunan sin I melawan sin R. Okay, kecerunan graf sin I melawan sin R ini actually sebenarnya adalah indeks biasan. Kalau kamu cari kecerunan, kamu sepatutnya dapat nilai yang lebih kurang macam inilah. Okey. Kecerunan graf sin I melawan sin R sebenarnya adalah indeks biasa sebab rumus dia tadi N sama dengan sin I per sin R. So, sin I ini paksi Y. Sin R ini adalah paksi X. So, Y bahagi X ini adalah kecerunan. Ini menguatu matematik lah. Okay, nyatakan hubungan antara sudut 7I dengan sudut biasan R apabila cahaya bergerak dari udara ke blok kaca. Ini kita kena lukiskan untuk kita tahu. Okay, so kita tengok. Tak ada graf bagi.
Okey. Apakah kesimpulan? Tak ada bangga. Okey, apakah nilai indeks biasan blok kaca? So, sepatutnya kita akan dapat macam saya 2.16. Okey, ini pun kalau nilainya betul. Indeks biasan tiada unit. Okey, nyatakan satu langkah berjaga-jaga. Okey, untuk langkah berjaga-jaga untuk eksperimen yang melibatkan cahaya, okey, jawapannya satu saja yang memang confirm betul. Okey, jalankan eksperimen di bilik yang gelap ataupun kawasan yang gelap. Okey, untuk meminimumkan sebanyak mana cahaya yang boleh supaya kamu lebih jelas. Okey, saya nak hafal lah langkah berjaga-jaga untuk eksperimen. Okey, mesti dijalankan dalam bilik yang gelap. Okey, dalam nyata dan dalam ketara. Okey, ini adalah saya pembelajaran seterusnya yang keempat tak silap saya. Standard pelajaran yang keempat. Perhatikan racun 69, mengapa kedudukan imej ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air. Okay, situasi ini terjadi sebabkan oleh pembiasan cahaya. Apabila sinar cahaya dari ikan merambat dari air ke udara, cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Kesan pembiasan cahaya menyebabkan pemerhati melihat kedudukan imej ikan adalah lebih rendah dengan permukaan air. Okay, so nampak kat sini ada ikan betul, ada imej dia. So ini daripada permukaan air ke ikan yang betul ini kita panggil sebagai dalam nyata. Okay, ataupun dalam sebenar lah. Okay, daripada permukaan ke imej ikan yang kita nampak ini kita panggil sebagai dalam ketara. Okay, dalam nyata dan juga dalam ketara. Okay, ini sama juga konsep kalau kamu pernah pergi kolam ke sungai ke kamu rendamkan kaki kamu. Kamu nampak seolah-olah kaki kamu itu dia dekat dengan kamu. Okay, ini pun disebabkan oleh indeks pembiasan. Kalau kita ambil ini air. Okay, kamu rendam kaki kamu kat sini. Okay, bila kamu tengok dekat air, kamu akan nampak kaki kamu seolah-olah macam ni. Okay, pendek macam ni. Okay, so ini adalah dalam nyata, ini adalah dalam ketara. Apa yang kamu nampak ini adalah dalam ketara. Okay, ini adalah disebabkan berlakunya pembiasan lah. Okey, so Raja 6.11 menunjukkan seorang jurulatih selam yang berada di tepi kolam melihat kedudukan penyelam lebih dekat dengan permukaan air. Raja 6.12 menunjukkan seorang penyelam yang berada di dasar laut, di dasar kolam melihat jurulatihnya berada lebih jauh daripada yang. Bolehkah anda jelaskan mengenai situasi tersebut? So ini adalah pembiasan lah. Okey, ini adalah pembiasan. Yang pertama ini adalah pembiasan daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Yang ini adalah pembiasan lebih tumpat ke kurang tumpat. Nampak kat sini? Okey. Silap. Yang ini adalah lebih tumpat ke kurang tumpat. Okey, 6.12 ini adalah kurang tumpat ke lebih tumpat. Ini kalau kamu nak explain, kamu boleh explain macam mana yang tadilah. Mendekati garis normal ke, sinar cahaya mendekati garis normal ke, sinar cahaya menjauhi garis normal ke, okay, cahaya merambat dari mana ke mana. Itulah benda yang kamu kena explain. Okay, dalam ini in case soalan tanya. So, eksperimen 6.2 ini adalah standard pembelajaran tadi 4 ke 5 saya rasa lah. Tadi memang ada eksperimen kan suruh buat. Okay, eksperimen ini biasanya memang saya tak berapa berkenan lah. Nampak saya memang tak buat eksperimen ni. Walaupun nampak mudah sebab eksperimen ini sangat memeningkan kepala. Okay, sangat memeningkan kepala. So, saya tak buat lah biasa eksperimen ni. Kalau saya buat eksperimen ni, memang saya akan migraine lepas tu lah. Okay, so ini adalah eksperimen untuk menentukan indeks biasan air dengan menggunakan kaedah tanpa paralel. Tak ada kesalahan lah. Okay, kita menggunakan juga dalam nyata dan juga dalam ketara. Okay, kedudukan suatu imej dipengaruhi oleh objek dan indeks biasan medium berlainan. So, kita boleh nampak kat sini inference bisa dipengaruhi. Kedudukan imej ini adalah boleh ubah dimanipulasi ataupun MV, manipulated variables. Okay, kedudukan objek dan indeks biasan medium berlainan. Ini adalah RV, responding variables. So, ini adalah MV, manipulating variables lah. Okay, dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Okay, hipotesisnya adalah semakin bertambah dalam nyata, semakin bertambah dalam ketara. Okay, tujuan menentukan indeks biasan air menggunakan kaedah tanpa parallax. So,
Dimanipulasi dalam nyata. Okay, dalam nyata itu adalah dalam sebenar. Okay, dalam ketara adalah dalam image yang kamu nampak itu. Okay, dimalakan adalah indeks biasan. Ini radas dia. So, ini adalah susunan radas. Okay, so boleh nampak image pin P. Okay, kat sini letak kat dasar lah. Okay, so dia punya dalam ketara tu, dalam sebenar itu, dalam nyata itu, kita akan ukur daripada permukaan sampai ke bawah ini. Okay, manakala ini bukan image, so ini adalah dalam nyata dia lah. Okay, itu adalah dalam nyata dia. Sorry. Saya pun confused lah. Ini adalah dalam ketara. Image tu ketara. Yang ini adalah dalamnya nyata ataupun dalam sebenar. Okay, so kita tengok kat sini. Letakkan sebatang pin P0 dengan pita selofan pada dasar bika itu supaya pita selofan supaya dia tak bergerak lah. Isi air ke dalam bika sehingga kedalaman 6 cm. So, ini adalah dalamnya nyata. Perhatikan image pin P0 daripada bahagian atas permukaan air. So, kamu mesti berada berserenjang. Okay, kenapa belajar dengan permukaan air. Kemudian laraskan gunakan pin okay, secara menegak sehingga segaris dengan image P0. Okay. Pada paras ini, kedudukan P0 adalah sama paras dengan image P0. Okay. Mungkin kamu blur sikit kat sini kot. Ukur jarak Y antara pin PI dengan dasar bika. Rekodkan bacaan dalam jadual 6.3. So, inilah dia punya ni. Okay, so dalam nyata 6, kita ulang eksperimen 7 sampai 10 cm. So, Y ini, tadi kalau tak silap saya, dia cakap macam ni. Ini bika. So, kalau ini dasar pin tu di sini, kalau image pin tu ada dekat sini, so dia suruh kamu kira yang ini. Okay, berapa dia punya? Ini adalah Y. Okay, so ini adalah Y. So, nak ukur dalam ketara, so ini adalah H. So, H besar tolak Y lah akan dapat dalam ketara iaitu H kecil. Okay, rumus dia ada kat sini. Tengok balik ayat kita kat sini dan mana ni? Dia kata kat sini, okay, pada sini, okay, ukur jarak Y antara pin PI dengan dasar bika. So, inilah dia jarak Y tu. Kan dasar bika. Tapi ikan ya, itu bukannya dalam ketara. Itu adalah Y lah, dalam saja. Okay. So, ini isi data. Dia akan suruh kamu cari nilai H kecil. Dia perlukan graf H melawan H. Okay, dalam kes ini unitnya adalah sentimeter lah. Okay, tentukan kecerunan. So, macam tadi, kecerunan itu adalah N. Okay, N, indeks biasan. H besar bahagi dengan H kecil. H besar itu adalah Y, pasti Y. H kecil adalah pasti X. So, Y bahagi X ini adalah kecerunan. Rumusnya ada kat sini. Okay, tentukan kecerunan graf. Okay, tentukan kecerunan graf, hubung kaitkan dalam nyata, dalam ketara dan indeks biasan air. So, kita tahulah apa hubungan antara dalam nyata dan dalam ketara. Dan bagi kita indeks biasan ini sebenarnya adalah apa kita panggil tu? Kecerunan graf dalam nyata lawan dalam ketara. Okay, nyatakan nilai indeks, so kamu kena cari kecerunan dia lah. Okey, perbincangan. Jika air digantikan dengan minyak masak dalam eksperimen, apakah yang terjadi kepada kecerunan graf? So, dalam kes ini, minyak masak ketupatannya adalah lebih rendah daripada air lah. Okey, so ini nanti kita tengok. Saya ada jawapan di dalam belakang. Nombor 2, nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk memperbaiki kejiduan keputusan eksperimen ini. Okey, so ini kalau ini melibatkan pengukuran. Okey, kalau yang melibatkan pengukuran, okey, langkah-langkah berjaga-jaga dia, kamu boleh buat confirm yang nilai ini memang betul. Okey, jawapannya adalah pastikan mata berserenjang dengan alat pengukur. So, alat pengukur ini kamu kena tukar lah. Okey, kamu kena tukar apa alat pengukur. Dalam kes ini kita pakai pembaris meter. So, kena jawab pastikan mata berserenjang dengan pembaris meter, dengan skala pembaris meter untuk mengelakkan ralat paralel. Okay. Saya padam dululah dia punya ni.
Okay, dia punya precaution step, langkah berjaga-jaga. Pastikan mata berada berserenjang dengan skala alat pengukur untuk mengelakkan ralat parallax. Okay, so alat pengukur ni bergantung pada eksperimen. Dalam kes ini kita pakai pembaris meter. So, pembaris meter lah. Okay, ini je yang kamu kena tukar. Ayat lain semua sama. Kalau pakai voltmeter, so guna voltmeter, ammeter. Okay. Bicara kelebihan kaedah tanpa parallax berbanding dengan kaedah yang digunakan eksperimen 61 untuk menentukan indeks biasan suatu bahan. Okay, so eksperimen tadi apa? Eksperimen tadi pembiasan cahaya guna blok kaca kan. So itu agak sukar lah actually sebenarnya sebab kita susah nak dapat jalur cahaya yang nipis. Okay, susah dapat satu line. Okay, biasanya kita dapatkan macam tebal sedikit. So kita tak boleh pakai sangat lah. Kita tak boleh pakai. Okay, boleh pakai tapi mungkin dia akan kurang macam itu. Okay, so ini adalah rumus dia. So sekarang kamu dah ada dua rumus. Okay, kamu dah ada dua rumus yang menggunakan indeks biasan lah. Yang pertama tadi adalah sin I per sin R. Yang kedua adalah H besar per H kecil. Okay, ini adalah contoh-contoh soalan yang boleh ditanya. Okay, so ini adalah contoh soalan tadi. So kita tengok contoh 1. Okay, Rajah 614 menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara ke dalam bahan plastik iaitu pada sudut 60 darjah. Indeks biasan plastik adalah 1.49. So, udara ke plastik, so ketepatan rendah ke ketepatan tinggi. So, kita tahu kat sini, hal lajunya akan berkurang. Okay, kemudian I, okay, lebih kecil dari I lebih besar daripada R. So, sepatutnya R kamu ni mesti lebih kecil daripada 60 lah. Okay, ini yang kita dapat daripada soalan. Okay, so hitung sudut biasan R. So, kita guna rumus dia dah bagi sini indeks biasan 1.49. So, guna rumus N sama dengan sin I per sin R. Okay, so gantikan saja I dengan 60, R yang kita nak cari. So, kita dapat 35.54. So, betul lah. R mesti lebih kecil daripada 60. Okay, kemudian kelajuan cahaya dalam plastik. Okay, ini tadi saya lupa nak keluar. Okay, actually ada 3 rumus. So, N sama dengan C per V. C adalah 3 darab 10 kuasa 8. V yang kita nak cari. N adalah 1.49. Okay, pindah-pindah. So, dapat. Okay, mudah saja. Okay, saya lupa. Saya tersalah tadi. Tadi saya kata indeks biasa ada 2 rumus. Actually, ada 3. Okay, N sama dengan sin I per sin R. Ini kita dapat tadi. Rumus ini kita dapat tadi dalam hukum Snell. Okay, kemudian ada rumus C. N sama dengan C per V. Ini adalah rumus yang menggunakan cahaya. Menggunakan hal laju. Kemudian kita ada H besar per H kecil. Okay, ini yang menggunakan kedalaman. H besar adalah dalam nyata. Okay, H kecil adalah dalam ketara. H besar ini dalam sebenar lah. Okay, apabila contoh 2. Apabila sekeping shilling diperhatikan di sebuah babika yang mengandungi sesuatu larutan, imej shilling kelihatan pada satu ketinggian 2/7 dengan kedalaman larutan itu. Berapakah indeks biasan larutan itu? Okay, ini the complicated sikit lah. Kamu kena hati-hati. Okay, so dalam ketara, dalam nyata adalah H besar. Inilah dari sini ke sini, ini adalah dalam nyata. Kemudian dia kata, mana ni? Imej shilling kelihatan pada satu ketinggian yang sama dengan 2/7 kedalaman larutan itu. So, dia kata ketinggian. So, ketinggian kita ukur daripada bawah. So, ini ke sini, imej ini adalah 2/7 daripada H. Okay, 2/7 daripada H. Okay, so macam mana dapatkan H kecil? So, H besar tolak 2/7 H besar lah. So, kita akan dapat 5/7 H. Okay, so kiranya 1 tolak 2/7. Kita akan dapat 3/7. Okay, hanya tambah H saja. 1 tolak 2/7 dapat 3.
1/27, so dapat 5/7 H. Okay, so kita guna rumus H besar per H kecil. So, N sama dengan H besar per H kecil. H besar tadi tu H besar lah. Okay, bahagi dengan H kecil adalah 5/7 H. Okay, kita dah belajar masa sekolah rendah dulu. Nampak macam ni kita boleh tukar. H sama dengan H pula. N sama dengan H darab, kalau bahagi 57, so 7/5 H. Okay, so potong ini satu lah. So potong-potong selesaikan, kita akan dapat 1/4. Okay, so dapat 1/4. Okay, mudah saja. Biasanya kalau tricky question, inilah, ini boleh bagi mungkin soalan hebat lah. So latihan formatif, okay, seperti biasa, siapkan dan hantar sebelum pukul 5 hari ini juga. Okay, kita soalan pertama. Raja 6.16 menunjukkan lintasan cahaya yang merambat dari medium 1 ke medium 2. So kita nampak kat sini 75, ini pun 55. So kat sini kata I lebih besar daripada R. So kita tahu ini adalah kurang tumpat ke lebih tumpat. Tuliskan satu persamaan bagi menghubungkan cahaya yang merambat antara dua medium. Tuliskan satu persamaan bagi menghubungkan cahaya yang merambat dua medium. So, ini satu persamaan menghubungkan. Ini hukum Snell tadi. Ini kamu tengok hukum Snell ataupun sebab dah bagi kat sini. So, sin 75 per sin 55 sama dengan N. Okay, ini pun saya rasa dah cukup dah. Ini pun adalah hukum Snell juga. So, dah dapat dah. Ini adalah hubungan ni lah. Okay, B. Tentukan indeks biasan bagi medium 2 jika laju cahaya dalam medium 1 adalah 3 darab 10 kuasa 8. Okay, medium 1 ini 3 darab 10 dalam keadaan vacuum lah. So, ini kita guna rumus N sama dengan C per V. N dah ada. N tak ada lagi. Dia suruh cari apa ni? Indeks biasan. Okay, suruh cari indeks biasan. Okay, so ini dia susah sikit. Okay, first kamu kena guna rumus ini. Okay, untuk cari N. Apa ni? Tentukan indeks biasan bagi medium 2 jika laju cahaya. Okay, so dapat yang ini. Okay, so ini soalan yang 1B ni kita guna apa? Rumus yang ada. Mana saya punya mouse ni? Okay, rumus yang kita ada tengok hari tu dekat hukum Snell. N2 per N1 sama dengan sin theta 1 per sin theta 2. Okay, so theta 1 ni kita letak 75. So 1 ini adalah udara. 2 ini adalah medium 2 lah. Ataupun tak ada kata udara juga. Ni medium 1 tu medium 1. Nombor 2 tu medium 2. So kalau kita ganti ni 75 dengan 55. So kita tak ada N1. So, nak cari N1, kita kena rumus sin theta ini dulu. So, maksudnya, nak siapkan, nak gantikan semua ni, so kita kena cari N1. So, N1 sama dengan sin 75 bahagi dengan sin 55. So, dapat jawapan. So, ini adalah jawapan untuk N1. Yang kita nak cari adalah N2. Okay, so ganti sajalah. Okay, gantikan semula theta 1 dengan theta 2. So, kita dapat N2 tu gantikan dengan N. Kita gantikan N1 yang dapat daripada sin theta tadi. Bahagi tadi. So, kita cari dapat N2. Okay, buat ni dulu. Gantikan jawapan ni kepada N1. Okay, kemudian kamu cari N2 guna rumus yang ini. C. Berapakah laju cahaya dalam medium 2? So, ini kita guna N sama dengan C per V. Okay, so gantikan N ini dengan... Dalam kes ini, laju cahaya pada medium 2. So, N ini kamu kena gantikan dengan N2 lah. Okay, C dah ada. Kita dapatlah nilai V nya berapa. Okay, nombor 2. Raja 6.17 menunjukkan sebuah tangki diisi dengan minyak setinggi 3 meter. So, setinggi 3 meter. So, 3 meter ini adalah H besar dia dalam nyata. Yang punya indeks biasa. So, ini adalah N. Berapakah dalam ketara tangki tersebut jika dilihat oleh pemerhati? Okay, so guna aja rumus N sama dengan H per H. Okay, so cari nilai H. So, senang saja. Okay, darab silang. So, kamu dapatlah jawapannya apa.
Itu saja untuk hari ini. So, macam biasa, dua soalan. Okay, soalan pertama adalah saya nak kamu nyatakan hubungan antara ketumpatan dengan indeks biasan. Ketumpatan dengan indeks biasan, apa hubungannya? So, katakanlah semakin apa ketumpatan, semakin apa indeks biasan. Ini saya sebut tadi. Okay, yang seterusnya. Okay, soalan nombor 2. Okay, apakah yang berlaku pada sudut biasan apabila cahaya merambat dari medium kurang tumpat, lebih tumpat ke kurang tumpat. So, kamu kena bagi tahulah sudut tuju tu semakin bertambah ke atau semakin berkurang. Itu saja jawapan dia. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Okay, sekian. Terima kasih. Bye-bye.